Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla kerana dengan izinnya, dengan kehendaknya dapat sama-sama kita melangkahkan kaki mai musalla, mai surau untuk mendirikan fardu solat yang pertama, yakni fardu subuh. Moga-moga hanya Allah jualah yang memberikan balasan yang setimpal kepada kita semua dan memperkenankan segala doa-doa yang kita aminkan sebentar tadi. Allahumma amin. Okey, kita kembali sambung pada perbincangan kita di suratul Mulk dan masih lagi di awal ayat. InsyaAllah hari ini kita akan tengok ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Kita tengok pusingan pertama dulu pada ayat yang keempat daripada sudut terjemahan literal dalam Quran ni. Dia kata summa, kemudian. Perkataan summa pun tak menjadi kepelikan kepada tuan-tuan, sebab duk biasa dengar surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur, yang ada summa kalla saufa ta'lamun. Kataan summa tu biasa dengan tuan-tuan, dengan maksud dia kemudian. Satu lagi haraf yang juga biasa dengan tuan-tuan adalah haraf ataf pada waw tu. Perkataan waw tu rata-rata bila tanya bila mana-mana pembaca pun, majority, bukan semua, majority akan terjemahkan dengan makna dan. Kalau dia minat betul, dia akan buat waw tu sebagai tempat dia pam minyak bila mana baca Quran. Katalah nafas pendek, dia cari mana waw ni, kena waw tu duduk jauh-jauh, jenuh dia tuan. Jadi orang akan berhenti, selalunya orang akan R&R di waw tu. Orang akan berhenti, orang akan buh minyak, tarik nafas bagi panjang balik, lepas tu jalan. Tu waw tu lah. Dan selalunya saya teringat lagi kalau zaman tuan-tuan kot, terjemahan lama, sedap terjemahan, lah tak ada dah. Terjemahan waw ni juga boleh kita kata arakian ni terjemahan lama dulu ni. Lah tak ada dah. Perkataan arakian tu pun boleh jadi makna waw juga. Arakian, nama dia sedap. Kalau nak pun nama cucu boleh kan. Arakian, sedap nama tu. Arakian. Okey, tak apa. Jadi summa kalau dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam grammar dia akan kata summa ni sebagai satu haraf ataf. Ain ta fa, ataf. Ma makna ataf? Ataf ni kita gunakan untuk menyambung ayat. Maksudnya cerita tak habis lagi, incomplete. Dia ada cerita dengan ayat yang ketiga. Tu summa. Begitu juga dengan waw. Dia juga adalah adik-beradik haraf ataf. Ain, ta, fa. Haraf ataf kita gunakan untuk menyambung cerita dengan cerita ataupun menyambung ayat dengan ayat. Pasal dia ada cerita dengan kaitan dengan ayat yang ketiga sekali lagi, tak apa. Irji'i ataupun thumma rji'. Kalau kita baca dengan thumma tu, hamzah wasal tu pakai tak bunyi dah.
akan baca summarji'i, lagu tu je lah. Tapi kalau kita nak baca seketui-seketui akan baca irji'i. Okey. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan asal perkataan irji'i itu, asal dia bukan lagu tu. Asal dia irji', mati. Ujung dia mati. Itu satu perbuatan ataupun kata kerja yang menunjukkan fi'il amar. Fi'il amar ni berbentuk suruhan. Perkataan amar pun tak pelik dengan tuan-tuan. Kita duk kata amar ma'ruf nahi mungkar kan. Okey, apa nama asal kepada baris di irji'i itu, asal dia irji'. Ulangilah ataupun makna irji' juga dengan maksud pulang. Boleh juga. Pulanglah, baliklah. Tapi kenapa kita punya Quran, baik Quran depan saya ataupun di tangan tuan-tuan, dia baca baris bawah, yang tu al-harakatul 'aridah, Arab kata harakat baris yang mendatang kemudian. Pasal kalau kita tak mau tukar baris mati kepada baris bawah, macam mana kita nak baca dengan perkataan al-basar lepas pada tu? Lepas pada tu, kalau tuan-tuan tengok, lam tu mati. Kalau kata tak kira Ustaz, saya nak baca juga baris mati, saya nak kira yang original punya, tu buat try baca summarji' basar, dekat tu lah boleh. Tak boleh baca, dia bertembung sukun dengan sukun. Kalau orang Kedah panggil sukun, kalau orang sini panggil baris mati. Dan sukun tu juga orang panggil cucuk sukun tu, pokok sukun tu. Nak jaga. Kalau belah sini, kalau kita kata sukun, dia duk bayang cucuk sukun tu, hak tawak-tawak sedap tu. Jangan jumpa dah ni, mahal orang ni. Orang Kedah dia kata sukun, kalau baris bawah dia kata kasrah, kalau baris depan dia kata dhammah, kalau orang Kedah dia kata baris atas dia kata fathah. Dia sebut istilah Arab lah, tak apalah, itu tak ada masalah. Kalau sini dia sebut baris dua baris atas kan, dua baris atas. Kalau sana dia kata fathatain. Sini dua baris bawah dia kata kelas orang Kedah kata kasratain. Arabnya. Tanwin baris depan dia kata. Kalau sana dia kata dhammatain. Tak apa. Dhammatain ke tanwin baris depan ke, baca lagu tu jugalah. Tak ada masalah. Okey, cuma nak abang kepada tuan-tuan, perkataan irji'i itu apa nama asal perkataan dia irji', mati. Tapi tak boleh baca mati sebab al-basar tu pun mati. Macam mana kita nak baca? Dia belaga. So bila belaga, apa nama, diletakkan al-harakatul 'aridah, baris yang mendatang, bertujuan untuk apa? Untuk memudahkan sebutan. Okey, tak apa. Maka kemudian kamu ulangilah al-basar. Perkataan basar pun tak pelik dengan tuan-tuan, kita duduk biasa dengar basirun dan sebagainya, penglihatan. Kemudian ulangilah penglihatan karrataini, dua kali. Kita apa? Yang qalib, mungkin perkataan yang qalib, kalau sekali tengok, sekali baca, nampak macam pelik. Tapi kalau 2, 3, 4 kali renung, tengok betul-betul, dia ada kena-mengena dengan cakap Melayu, tuan. Yang qalib. Tuan-tuan buang sikit ya tu, buang sikit nun, deko pi deko mai, akan dapat qalbu, hati. Sebab itu maksud di sini dia kata nescaya akan balik kembali. Yalah, hati kan sifat dia kan berbolak-balik. Jadi jangan takut dengan perkataan yang qalib. Apa nama ni, makna apa ni, makna kata apa nama, makna kata apa nama. Jangan takut. Tengok yang qalib ni rasa macam nak ala-ala Melayu sikit dia tu. Cuma nak kena deko-deko sikit lah. Buang sikit. Buang ya, buang nun. Kita akan tinggal qaf, lam, ba. Qalbu kita kata. Dia tu. Cuma kita kalau kali pertama tengok tak apa nak perasan sangat. Nescaya akan balik kembali. Ilaika, perkataan ilaika pun silap-silap hari bulan, tuan-tuan pun dah biasa dengan dia. Kepada kamu ataupun kepadamu. Al-basar, dimana balik. Penglihatan itu khasian, dalam keadaan bingung ataupun tunduk. Wa huwa hasir, dan dia lemah. Dalam ni dia terjemah
ikut bahasa betul, dan dia lemah. Okey, dan dia lemah. Okey, cantik. Jom kita akan tengok apa yang para ulama tafsir nak kata tentang ayat ni. Okey, baik. Ayat yang keempat, summarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Okey, baik. Apa nama, kalau kita tengok ayat yang ketiga tu pun dia dah ada ulang dah perkataan tu, farji'il basara hal tara min futur. Lepas tu ayat yang keempat tu dia copy paste balik ayat tu, dia ambil balik apa nama perkataan irji'il basar, dia main ulang balik ayat yang keempat. Nampak tak? Jadi kita pun tahu Al-Kisah tentang yang nombor 3 ni, Allah Ta'ala datangkan satu gaya bahasa. Ayat yang ketiga ni, satu gaya bahasa dalam Arab, dia kata thumma saqa subhanahu bi uslubin fihi ma fihi minat tahaddi ma yadullu ala anna khalqahu khalun minat tafawuti wal khalali. Hak yang nombor 3 tu satu gaya bahasa untuk cabak makhluk Tuhan, untuk cabak mana-mana orang, mana-mana individu yang cuba nak cari kelompongan dan kecacatan tentang penciptaan Allah Azza wa Jalla. Kan tadi dia habaq, pada minggu sudah kan dia habaq, dia kata Allah Ta'ala mention siap-siap dah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Ayat nombor 3. Sebelum tu Allah Ta'ala cerita lagi, kata Allah Ta'ala buat 7 petala langit. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah persembahkan kepada pembaca, kepada kita, Allah Ta'ala kata aku buat 7 petala langit. Dan Allah mention siap-siap dah, kamu semua takkan dapat tengok sikit pun daripada tafawutin ni, ketidakseimbangan pada ciptaan tersebut. Allah dah habaq siap dah. Dah habaq siap dah. Memang tak mampu nak cari kecacatan dan kekurangan pada penciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam duk kata tu agak-agak tuan-tuan, ada tak perangai manusia yang cuba nak cari juga kesalahan Allah Ta'ala? Ada, mesti ada punya. Dan dalam duk kata lagu tu pun akan ada yang tengok. Allah kata apa? Farji'il basar. Kalau lagu tu try tengok. Farji'il basar hal tara min futur. Ada ke tak ada, cek? Dia kata gitulah. Ada tak, cek? Tak ada. Kerja kita dia kata apa nama, wang. Udah punya wang. Wang, jangan duk pergi tang tu. Kan ada apa pun. Ustaz pergi buka pintu tu. Dalam duk kata tu lagi dia pergi. Tok Wan kata dah tadi kan, ada tak, cek? Ada tak, cek? Tak ada. Itulah Tok Wan kata dah, tak ada. Dia mesti akan pergi tengoknya. So nombor 3 ni satu uslub gaya bahasa untuk mencabak manusia. Okey, lepas tu duk tak duk, nombor 4 dia main balik ayat tu. Dia copy paste balik. Summarji'il basar. Kemudian ulang balik, tengok kali berapa? Kali kedua. Sebahagian terjemahan kata karrotai ni juga dengan makna lagi sekali. Ulang tengok lagi sekali. Allah Ta'ala kata lagu tu. Okey, antara rahsia kenapa diulang perkataan irji'il basar pada ayat yang keempat, sedangkan nombor 3 pun dah ada dah. Cakap sekali pun sudah lah. Tapi Allah Ta'ala ulang balik. Dalam satu ilmu bahasa, nama dia ilmu balaghah, uslub ataupun gaya bahasa yang jenis macam ni, ulama katakan itnab. Itnab ni alif ta nun alif ba, itnab. Saya bacanya Arabnya. Tujuannya adalah itnabun bi takriril jumlah marratain li ziyadati tanbih wa tadhkir. Uslub gaya bahasa itnab ni dia ulang balik 2 perkataan dasar ni. Kalau tadi kita ada farji'il basar, ni dia main ulang balik kali kedua. Selalunya kalau jenis cakap banyak kali ni, tanda dia apa? Untuk penegasan untuk menegaskan bahawasanya tak ada langsung kecacatan dan kelompongan.
Jadi tujuan pasal apa Allah Ta'ala ulang balik ayat nombor 4. Ni kita tiap-tiap malam baca Al-Mulk kan. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kesenangan, bagi nikmat. Lepas Isyak baca Al-Mulk. Lepas Isyak baca Al-Mulk, tuan-tuan sonok dan. Okey, so nombor 4, kalau kita baca atas nombor 4 ni, kita sama-sama tengok akan ada ulang balik ayat yang ketiga atas ni, bertujuan untuk apa? Liziyadati tambih, untuk menjelaskan lagi ataupun untuk menambahkan lagi dia punya penegasan. Penegasan bahawasanya anna khalqallah khalun minat tafawud. Ciptaan Allah ni tak ada lah boleh cari di mana cacat dan di mana celahnya lah gitulah. Seulang liziyadati tambih wa tazkir, nak peringat balik bahawa tak jumpa jawapannya, tak jumpa kecacatan tak ni. Tu Allah kata dalam ayat keempat tu, yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasirun. Kalau try juga berkali-kali sekalipun, akan balik kembali kepadamu penglihatan itu dalam keadaan bingung. Jadi kalau nak cuba juga perhati, jawapan dia, kita akan jadi khasian ni antara makna lain, dia kata dalam keadaan hina, ataupun dalam ni dia kata dalam keadaan tunduk dan bingung. Jadi memang tak ada no point untuk kita judge Allah punya ciptaan Azza wa Jalla. Okey. Jadi itu perkataan yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Kita punya poin besar di sumarja'il basar tak saat ni lah. Okey. Wa huwa hasirun, dan dia adalah lemah. Ini kalau terjemahan apa gaya bahasa Quran ni lah. Tapi kalau terjemahan bagi mudah orang faham, agak-agak lagu mana? Dia kata kemudian ulang balik tengok, tak percaya sangat, tengok, nak tengok sangat, tengok. Nescaya akhirnya kita akan bingung memikirkan betapa sempurnanya ciptaan Allah Azza wa Jal. Kalau bahasa mudah kita kata lagu ni lah, wa huwa hasir, penat saja ya. Kalau bahasa mudah, penat saja ya. Dalam ni dia bagi, dan dia adalah lemah. Maksudnya kalau bahasa mudah kita, penat saja. Boleh penat je kita kata gitu. Wa huwa hasirun. Okey. Jadi itu adalah perbincangan di ayat yang ketiga. Okey, baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya, yang keempat. Dah lalang kan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Okeylah, baik. Dalam Arab dia bagi introduction dulu. Dia bagi intro macam ni. Thumma saqa subhanahu ba'da dhalika adillatan ukhra ala wahdaniyatihi wa qudratihi. Kemudian Allah Ta'ala teruskan lagi pada ayat yang keempat untuk menunjukkan lagi bukti-bukti yang jelas tentang keesaan dia, wa qudratihi, tentang kekuasaannya, dan turut tidak dikecualikan wa bayyana ma a'addahu lil kafirin, dan dia menjelaskan apa yang telah dia sediakan kepada orang-orang kafir min azabin, yang berupa azab, bisababi israrihim ala kufrihim, maksudnya begitu, dengan sebab degilnya mereka untuk berada dalam kekufuran. Lepas ni kita akan tengoklah dia punya azab demi azab yang akan diceritakan. Okey, sebelum Allah Ta'ala cerita azab, Allah Ta'ala cerita dulu Allah wa'amai pula contoh ataupun bukti yang kedua yang menyokong sifat Allah yang wahdaniyah dan sifat Allah yang ada qudrah. Okey, Allah mulakan dengan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan tengok ni. Dan sesungguhnya, kalau tengok perkataan walaqad popular dengan dan sesungguhnya lah, tak apa.
Tapi kalau tuan-tuan yang dah belajar pelajaran pagi ni, kalau tengokkan maksudnya walaqad yang tu ada 3 pecahan perkataan tu, ada waw, ada lam, ada qad. Sebenarnya kalau nak kira betul, penegasan tu di lam tu pun dah ada penegasan dah. Dan pasti sungguh, qad tu pula sesungguhnya. So Allah doublekan 2 penegasan dalam ayat ni. Bukan satu semata-mata. Lam tu pasti sungguh. Cuma dalam terjemahan dia bagi tahu makna sekali je lah, dan sesungguhnya. Bagi tuan-tuan yang ada tengok perkataan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad tu dia ada 2 penegasan. 2 penegasan. Lam satu, qad satu. Tapi kalau tengok makna dia baru satu je lah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala nak taukidkan benda tu. Zayyana, kami telah menghiasi. Zayyana, kami telah menghiasi. Dalam buku saya ni dia kata zayyana bermakna jammalna. Jammalna ni mencantikkan. Kami telah mencantikkan as-samaa, langit dunia. Langit dunia. Okey. Dalam buku saya ni dia kata kat sini, dunia ni dikatakan langit yang terdekat. Langit yang terdekat dengan manusia. Nisbah lagu mana kata dekat ni? Dalam Arab dia kata allati tarawunaha wa talikum. Maksudnya satu allati tarawunaha wa talikum, yang mana kita masih boleh tengok langit tu. Tu masuk dekat. Masih boleh tengok langit tu. Kalau tak boleh tengok, jauh dah lah. As-sama ad-dunya, langit yang terdekat. Sesungguhnya kami telah cantikkan langit yang terdekat dengan kamu semua. Dikira dekat tu lagi mana boleh tengok, kira dekat. Tak kira lah naik kapal angkasa ke apa-apa, dikira boleh tengok, dikira dekat. Dikira dekat. Okey, bimasabiha, dengan bintang-bintang, dengan gugusan bintang. Sama juga perkataan bimasabiha, dia bukan satu set tu, dia 2 set. B satu, masabih satu, pasing. Okey, waja'alnaha, dan kami telah jadikannya. Nya tu balik kepada mana? Bila kita baca Quran, kalau jumpa ganti nama diri ni, kalau lagi mana tak jumpa, lagi itulah tak tahu cerita dia balik kat mana. Tahu nya je kan. Yang ni di kitab-kitab lama dulu banyak. Dan telah berkata oleh ia akannya padanya. Jadi tok guru akan semak, akan tanya anak-anak murid, nya ni duk tang mana? Kadang-kadang cari tak jumpa. Dan kat setengah jam lekas-lekas. Kadang-kadang pasal apa mengaji di pondok lama? Pasal dia detail, dia daqiq, detail. Nya akannya sampai tang RNR nya anak murid peluh. Apa itu pun nak tanya lagi. Jadi kita kena ready. Bila Tok Guru sebut akan ia padanya, nya tu balik kepada apa? Nya tu pakak cari, padahal duduk sebelah tu lah. Cari macam ni. Apa nama, dan telah kami jadikannya. Nya ni mai ke mana? Balik ke mana? Dekat masabih, kat bintang lah Zat ni, kat bintang. Okey, rujuman sebagai alat rejaman. Perkataan rujuman cakap Melayu tu kan, kita boleh tahu. Rujuman, walaupun dia tak tulis perkataan rejam tu secara direct, tapi dia tulis secara indirect, kira okey lah tu. Kita boleh agak-agak. Li syayatin, bagi syaitan-syaitan. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir, dan kami telah sediakan bagi mereka. Jaga mereka. Mereka ni siapa dia? Mereka ni adakah orang-orang musyrikin Mekah? Adakah orang-orang Yahudi? Jaga. Mereka di sini siapa? Mereka di sini setan. Syaitan. Tu ganti nama dari, very very important. Sangat-sangat penting untuk kita tahu cerita sebenar. Okey. Azab as-sa'ir, azab neraka yang sa'ir, yang menyala-nyala. Yang menyala-nyala. Okey, baik tuan-tuan. Ringkaskan cerita. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Itu sudah dah tu habis. Itu dah habis dah. Okey, bimasabiha. Bimasabiha ni Allah Ta'ala setakat buat langit kosong, orang akan komplain juga kan. Orang akan dekor-dekor apa, dia takkan tak ada decoration kau apa-apa. Kan? Kosong je. Jadi kadang-kadang jenis-jenis dekor ni orang lelaki tak lorak sangat tu kan, tak ada masalah.
perempuan. Tengok pasal kan. Kita ada rasa ni kira lawa bagi kita ni, kira tidur malam, kira lena, kira tidur jerak. Orang perempuan tengok dia akan ada 3-4 mental atas ni. Ting 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 ting. Oh, tang ni kosong, tang ni kosong, tang ni kosong. Dia akan fikir. Kepala dia fikir, tato hilang. Tato balik rumah, tato plastik DIY 13 beg plastik lah. Betul juga yang main di bawah ni. Yang mereka main. Kadang-kadang kata, tak bincang dulu ke? Apa nak beli barang-barang ni? Kata, kalau bincang nescaya akan ada Roblox. Akan ada Roblox, akan ada banyak tanya, akan ada soal siasat. Banyak tanya. Okeylah, tak apa. Kita berkata, tak apa. Kalau guna duit sendiri, tak apa. Belilah kedai DIY pun tak apa. Jangan duk claim hujung bulan sudah. Claim hujung bulan pun jangan. Okey, tu. Tengok apa nama Allah Ta'ala ni, dia seni, dia ada seni. Habis kalau ayat yang ketiga ada saat ni, dia kata Allah kata apa nama Allah telah menciptakan 7 petala langit. Kalau buat kosong dia tak cantik ya. Allah mai pula, Allah kata setiap langit tu Allah cantikkan dengan apa? Stars, dengan bintang. Dalam apa Arab dia kata kat sini, laula ma fiha minan nujum lakanat saqfan muzliman la husna fihi wala jamal. Kalau tak ada makhluk yang nama bintang ni, nescaya orang panggil apa, dada langit tu nampak suram, nampak tak berapa indah, nampak tak berapa cantik. Lagu tu itu Allah Ta'ala punya kreatif. Okey, waja'alnaha, okey jaga, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami juga menjadikan gugusan bintang tasat ni sebagai rejaman kepada syaitan. Okey, kita masuk sikit. Al-Imam Qatadah As-Sadusi, dia kata function bintang yang Allah Ta'ala buat ni ada beberapa bab. Saya baca yang Arabnya. Innallaha jalla thana'uhu. Jalla thana'uhu ni jangan pelik pula tuan. Dia kepelbagaian dalam menulis. Yang kita dok biasa sebut Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala Maha Tinggi. Ada apa nama Allah Azza wa Jalla, Maha Tinggi, Maha Agung. Boleh tak? Tu gaya seni tulisan. Hak ni dia tak kata Azza wa Jalla, dia kata Jalla Thana'uhu, yang tinggi puji-pujiannya. Sama. Itu semua kalam-kalam ataupun tulisan tangan untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Kita baca Allah Ta'ala okey dah tu. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, yang ni Jalla Thana'uh. Ini semua tu unsur-unsur apa nama, unsur-unsur madah, unsur-unsur pujian kepada Allah Azza wa Jal. Tak masalah. Innama, kata Al-Imam Qatadah As-Sadusi, innama khuliqa hadhihi nujum li thalathi khisal. Diciptakan bintang ini ada 3 peranan. Kata beliau, yang pertama, khalaqaha zinatan lis-sama. Bintang ni Allah Ta'ala cipta untuk zinah. Zinah ni perhiasan. Perhiasan di dada-dada langit. Itu yang pertama. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-6 pun ada cerita ni. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiaskan dada langit yang terdekat bizinatinil kawakib, dengan hiasan-hiasan bintang. Dengan hiasan bintang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dijadikan juga sebagai satu alat warujuman lisyayatin, rejaman kepada syaitan, ataupun lebih kepada unsur seksaan lah kepada syaitan. Para ulama kata yang berupa meteor, yang berupa berbola api. Dan kita pun ada mengaji kan, kalau macam siapa-siapa hak mengaji sains, bintang yang paling terdekat dengan bumi apa dia? Sun, matahari. Matahari itu boleh diumpamakan macam bintang juga, yang paling dekat dengan apa nama bumi. Kita apa? Yang ketiga, kata Imam Qatadah As-Sadusi, wa alamatin, baca baris tak kena,
wa alamatin yuhtada biha fil barri wal bahri. Yang kedua ni, bintang-bintang ini juga dijadikan sebagai petunjuk di darat dan di laut. Di darat dan di laut. Dia lebih kepada penunjuk arah sebenarnya, penunjuk arah kepada pelayaran dan pengembaraan. Sebab itu kalau nelayan-nelayan dulu, mereka jadikan sebagai bintang ni sebagai panduan untuk balik ke darat. Zaman-zaman dulu kan, lah ni orang guna Google Map untuk tengok bintang lah. Tapi tak tahulah kalau abang-abang nelayan, ada nelayan, ustaz kami kalau menjala ikan 3-4 malam memang kena tengok bintang, tu tengok tu pulang lah. Tapi lah ni dah ada sistem radar, kalau kapal ada radar, nak balik ke mana ada radar, dan dia boleh tahu tak, dia boleh tahu pula ada kapal musuh nak main ke mana. Itu semua communication. Dan hak biasa duk kondak kapal tu, bahasa kapal tak sama dengan bahasa kita. Dia guna kod kan, dia guna kod ya. Takut kalau kita cakap terus terang, pihak musuh akan tahu, oh kapal ni ada ni, kapal ni. So dia guna kod. Kod tu antara depa lah. Ni abang-abang Navy cukup cakap lah babak ni. Okey. Jadi 3 tujuan bintang diciptakan sebagai sebagai pemudah cara kepada umat manusia. Dan baru ni dalam tempoh COVID-19 ni muncul satu isu tentang bila mana muncul bintang Suraya akan hilang pandemik. Macam-macam tuan-tuan. Depa ni fikir kreatif. Sebelum mai bintang Suraya tu, dia mai isu Iqra ke apa tau, yang Corona. Demi corona ada, depa duk screenshot kata Muqaddam tu, tengok Muqaddam ni dah lama dah tahu ada corona nak mai. Kazaba corona, dia kata lagu tu. Kazaba ni penipu. Corona ni, dia kata corona ni ya. Lepas tu dia suruh forward kan kepada semua orang supaya dapat manfaat. Juga. Tak ada kena-mengena kan. Mana ada Arab kata corona ni, Arab kata kuruna juga. Mana ada qa, tak ada, mana ada qa. Dia bahasa-bahasa asing yang depa tak ada di depa kata hak tu juga kuruna, depa pun kuruna juga kan. Depa tak kata corona, depa pandai babak ni. Habis semua orang tertipu sementara. Pakat beriman lah dengan iman yang teguh. Corona tu. Iyalah. Sebab itu nama-nama asing yang tak ada di bangsa Arab, dia akan guna hak tu juga. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Char kway teow. Mana ada di Arab char kway teow. Dia kena usaha sebut juga. Nak bunyi apa pun bunyilah. Jar gwir jauh-jauh. Terpulang lah. Mana boleh ada dalam kataan Arab. Dia tak ada. Yang dia ada makrona tu makroni. Makroni tu pun bukan bahasa dia. Makrona juga. Isu ni penting. Sebelum mai corona ni, dulu mai isu tentang siapa yang bagi ucapan salam salah. Ada dulu. Salam dikira salah, kena bagi penuh Assalamualaikum. Ulama bahas. Kelang kabut pejabat-pejabat mufti seluruh negara pasal nak bahas benda tu. Jadi yang kita heran tu, salam tak boleh. Tulis salam tak boleh. Tak ada permit, tak boleh. Nak mai kok mana pula hak tu yang qasidah tu, salamun alaika ya Rasulullah. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak tulis salam, tulislah salam, tak ada masalah. Tu dalam surah Yasin ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu okey je. Tak ada masalah pun. Tulis. Cuma jangan tulis sam. Sam tak boleh. Sam tu racun. Sam tu racun. Itu betul ya. Tapi kalau salam pun tak boleh, mai kok mana gaya. Boleh tulis dah. Nak tulis satu kali pun boleh tulis dah. Tapi ulama bincang, kalau hatta tulis SLM sekalipun dikira salam tak? Pasal niat dia tu bukan nak menyendarkan agama. Niat dia nak bagi salam. Kadang-kadang kawan nak kaluk kerja office, nak message mak, takkan nak tulis Assalamualaikum yang ada koma kat atas tu pula, lambat. Kadang-kadang kita bagi akum. Nampak tak?
akum bukan niat dia untuk menyandarkan agama, dikira bagi salam juga. Hatta kalau katalah saya nampak Haji Yaakob duduk jalan, saya angkat tangan ni daripada jauh, daripada tu lorong 15 tu, saya angkat tangan, Haji, itu pun ulama kata tanda dah bagi salam tu. Gaya angkat tangan tu kira dah bagi salam, angkat tangan. Kadang-kadang oi oi, salam kat cara dia, oi baru tak oi. Ulama kata sampai tahap tu kira dah bagi salam, kira dah dapat pahala salam. Sampai tahap tu tuan. Apatah lagi tulis akum. Akum ni kita bukan, setengah orang kata akum ni ada bahasa Yahudi. No. Kita tak campur makan tu. Niat dia apa? Adakah niat dia untuk menyenangkan agama? Kalau tak menyenangkan agama, go on lah. Kan? Kadang-kadang kita pun tulis apa nama lagu tu, SASLM kadang-kadang tulis kan. Kadang-kadang salah empat pun tak ada dah, balut dah. Ikut suka tu. Okey. Muncul isu tentang bintang Suraya. Ini kita bahas sikit lah. Nah, sikit. Okey, dalam Musnad Imam Ahmad, dari sudut riwayat memang ada sabit kepada Nabi. Ringkaskan ungkapan hadis tu, kata lagu ni, idza tala'an najmu dza sabahin rufi'atil ahah ni ain alif ha bulat ta marbutah apabila tala'a, perkataan tala'a tak pelik dengan tuan-tuan, tala'al badru alaina tu terbit bintang pada waktu pagi, rufi'atil ahah, maka akan terangkatnya ahah ni penyakit. Kita tahu. Bahkan kata Imam At-Tahawi, perkara ini semua tak ada kena-mengena dengan pandemik, tak ada kena-mengena dengan wabak penyakit. Beliau menambah kata, saya baca yang dia kata, wa aqalna bihi aidan annal maqsuda bi raf'il ahah anhu huwa thimarun nakhli. Ulama bahas tentang perkataan ahah tu, ain alif ha ta marbutah. Ulama bahas perkataan tu. Wa aqalna bihi, dapat kita faham bahawa maksud kata perkataan raf'il ahah tu, perkataan ahah tu maksudnya diangkat penyakit. Diangkat penyakit, lebih kepada thimarun nakhli, maksudnya diangkat penyakit yang ada pada hasil tanaman. Diangkat penyakit ya yang ada pada hasil tanaman dan pohon tamar. Itu yang kedua. Jadi konteks perkataan ahah dengan pandemik tak kena, kurang tepat. Kurang tepat dia punya perletakan perkataan tu dengan suasana sekarang ni. Sebab ahah ni kita guna untuk penyakit yang terkena pada tanaman. Penyakit yang terkena pada tanaman. Bila mana bintang Suraya ni dia mai, dia akan hilangkan penyakit yang ada pada tanaman tu, bukan pada pandemik sekarang ni. So bila dia mai pada awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi awalis saif, pada awal musim panas, kesan daripada kemunculan bintang tersebut, buah-buahan pun elok, tanaman pun elok. Ini perkataan ahah ni untuk hilang penyakit yang ada pada tanaman. So dia tak ada kena-mengena dengan COVID-19. Sehari pakat duk tunggu, pakat duk teropong, pakat duk jadi ahli falak. Naik mana-mana gunung duk bertunggu manalah bintang Suraya ni mai, tak ada. Itu tak ada kena-mengena dengan pandemik. Dia yang tu lebih kepada penyakit yang kena pada tanaman sahaja. Jadi bila bintang ni muncul, dengan izin Allah jualah kesan-kesan tanaman dasar ni akan beransur sihat dan beransur pulih. Jadi ini kisah tentang walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Okey, dan kami juga telah sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Okey.
kami telah sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dalam buku saya ni dia kata kat sini, kami sediakan semasa di akhirat kelak, fil akhirah, pada hari kiamat kelak, azab as-sa'ir, azab neraka yang menyala-nyala, li'annahum tamarradu 'ala Allahi wa adallu ibadahu, kerana depa ni tamarradu 'ala Allah, kuat menentang Allah Azza wa Jal, wa adallu ibadahu, bahkan mereka ini semasa di dunia, adallu ni mereka menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Okey, habis ayat yang keempat. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok ayat yang seterusnya, yang kelima. Moga-moga mendapat manfaat bersama pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Ayat 5. Tadi sebah tu ayat 5. Ayat 5 bukan yang 4. Bukan 4. Silap tu. Dah satu dia nak tanya tadi. Ya. Yang